Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita telah berada di dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, dan kita berada hari ini pada 22 Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan surah yang ke-22 di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj. Yang mana surah Al-Hajj ini mempunyai satu keunikan, kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyebutkan rukun-rukun Islam yang lain, seperti mana solat, zakat, puasa, walaupun kesemuanya itu penting, tetapi tidak ada satu pun surah yang mana disebutkan dengan surah solat, surah puasa ataupun surah zakat. Tetapi haji, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkataan ataupun rukun haji itu sebagai satu nama surah. Yang mana surah Al-Hajj ini bukan sekadar nak membincangkan tentang tata tertib ataupun manasik haji, tapi juga nak membincangkan apa hikmah di sebalik haji yang besarnya itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, haji juga menggambarkan kepada kita gambaran hari kiamat yang akan datang, suasana hari kiamat yang akan datang. Jadi kita lihat kepada pengenalan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini merupakan surah sebelumnya adalah surah Al-Anbiya, manakala selepasnya adalah surah Al-Mu'minun. Manakala dari sudut penurunannya pula, surah Al-Hajj ini adalah surah yang ke-103 penurunan. Yang ini turun selepas daripada surah An-Nur dan turun sebelum daripada surah An-Munafiqun. Dari sudut ayat terdapat 78 ayat, manakala dari sudut Makkiyah dan Madaniyah ini satu benda yang menarik. Para ulama membahaskan, ada yang mengatakan surah Al-Hajj ini adalah Makkiyah, ada yang mengatakan surah Al-Hajj ini adalah Madaniyah, kerana di dalam surah Al-Hajj ini kita melihat perbincangan di dalamnya merangkumi kedua-dua aspek berkenaan. Contohnya di dalam Makkiyah, yakni surah sebelum daripada hijrah Nabi SAW, banyak diceritakan tentang tauhid, banyak ceritakan tentang kiamat, yakni dari sudut pembenaran akidah, dan disebutkan di awal-awal surah. Bahkan dari sudut Madaniyah adalah dari sudut peperangan, hubungan dengan orang musyrikin yang juga terdapat di dalam surah Al-Hajj. Jadi sebab itu para ulama membincangkan adakah surah ini adalah surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Apa yang menarik ini, kita boleh menyatukan pandangan-pandangan ini dengan mengatakan bahawa sebahagian surah Al-Hajj ini turun di Mekah sebelum hijrah Nabi SAW, dan sebahagian yang lain turun di Madinah. Ini ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Dan apabila ini adalah antara surah yang akhir turun di Mekah, jadi surah ini ibaratkan bahawa ini adalah surah yang menggambarkan amaran yang terakhir kepada orang musyrikin. Ini kalau mereka tidak mahu beriman dan mereka tidak mahu mengembalikan Mekah itu kepada Darut Tauhid sebagai satu tempat orang Islam, yang pada dahulunya Nabi Ibrahim AS menjadikan tempat ini sebagai tempat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah ini hukuman Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang beriman ini untuk memerangi mereka sebagai bentuk hukuman kepada orang musyrikin. Tema surah Al-Hajj adalah membuktikan kudrat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan ini, dan juga nak membangkitkan semula manusia dengan bukti-bukti akal, dan dalam masa yang sama untuk membenarkan tauhid, dengan digambarkan haji itu merupakan satu gambaran besar pengumpulan manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dalam masa yang sama, haji juga menunjukkan kepada satu gambaran yang mirip kepada hari kebangkitan. Jadi sebab itu kita akan pecahkan surah ini kepada 5 bahagian, yang mana bahagian yang pertama adalah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yang mana daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ni, Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan mengkhabarkan, menceritakan kepada kita tentang dahsyatnya kiamat.
Sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan bahawa akan adanya hari kebangkitan dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membangkitkan manusia semula. Jadi bagaimana dahsyatnya kiamat ni? Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, ini kita tahu bahawa seorang wanita ini yang mana dia menyusukan anak, maka dia akan menyusukan anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Tetapi ketika mana berlakunya hari kiamat, kedahsyatannya hari kiamat tu menyebabkan wanita ini tadi disebutkan, digambarkan di sini, dia tidak lagi sedar bahawa yang dikandung itu adalah anaknya. Yang ini sepatutnya kalau kita tengok perkataan di sini, yani kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, ini setiap ibu yang menyusukan ni dia telah melupakan amma, apa yang dia. Ini sepatutnya disebutkan di sini anman, yakni siapa yang dikandungnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan huruf nun ini dengan menyebutkan anma, seolah-olah ibu yang menyusukan itu bukan sekadar dia tak perasan anak dia, dan dia tak tahu pun yang dikandung itu adalah seorang manusia ataupun seorang bayi. Nak kata kedahsyatan kiamat ni hinggakan ibu tersebut tak perasan. Jadi suasana huru-hara tu menyebabkan orang yang paling kita sayang sendiri pun kita akan tinggalkan kerana kedahsyatan dan ketakutan pada hari kiamat. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa ayat berkaitan dengan penciptaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bahawa manusia ini ada stage-nya, daripada nutfah, daripada air mani, kemudian menjadi mudghah, kemudian seterusnya sampailah menjadi janin yang sempurna di dalam tubuh ataupun di dalam rahim seorang ibu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu mencipta manusia itu daripada tiada kepada ada, yang mana itu merupakan satu perkara yang lebih susah berbanding hanya nak membangkitkan manusia semula daripada telah mati kepada hidup kembali. Maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat yang kelima ini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghidupkan tanah yang telah kering kontang dengan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Dan begitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membangunkan manusia semula daripada kematian. Kemudian kelompok ayat yang kedua adalah daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-24. Ya, ini kelompok ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang berdebat mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ya, ini ada sebahagian manusia yang ini berdebat mengenai Allah. Sama ada berdebat mengenai kudratullah, yang ini adakah betulkah Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan semula manusia, ataupun berdebat tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tapi apa yang pastinya perdebatan itu adalah berlaku tanpa adanya ilmu dan tanpa adanya petunjuk daripada kitab daripada kitab mana-mana kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa perdebatan ini adalah satu benda yang tak elok. Ini bukan maksud perdebatan yang dimaksudkan adalah perdebatan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu perkara yang buruk yang mesti dielakkan jika tanpa ada landasan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan golongan-golongan yang selalu memperdebatkan tentang Allah, yang sama ada Allah ini ada anak ataupun tidak, sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan golongan as-sabiin, iaitu golongan yang menyembah bintang-bintang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Hajj, satu-satunya surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang agama Majus, ini yang menyembah api. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan semua agama-agama ini mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara yang mereka tak tahu, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ada petunjuk daripada mana-mana kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan.
Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat pada ayat yang ke-18 mengatakan bahawa segala yang berada di atas muka bumi ini, dan Allah detailkan wasyamsu wal qamaru wan nujum, iaitu matahari, bulan, bintang, bukit bukau, pokok pohon-pohon dan segala yang berada di atas muka bumi ini kesemuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan, yakni pada hari kiamat kita tahu bahawa hari kiamat ni segala yang berada di atas muka bumi ini akan hancur lebur. Yang kita sebutkan tadi, bagaimana matahari akan hancur, bulan akan hancur, bintang akan hancur. Tetapi dalam keadaan mereka perkara-perkara ini hancur dan mereka tidak lagi disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia ini juga yang mana akan mati dan akan hancur, tapi kita akan dibangkitkan semula. Jadi selayak dan seharusnya kita lebih lagi kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap daripada perbuatan kita ini akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia pada kelompok ayat ini untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22, yakni keadaan orang musyrikin yang berada di dalam neraka ini, tempat kembali mereka dengan azab yang pelbagai. Yang mana azab-azab ini merupakan azab-azab yang paling dahsyat, yang tak disebutkan di dalam mana-mana dalam surah Al-Quran kecuali dalam surah Al-Hajj. Jadi kita boleh tengok ayat daripada ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ke-23 dan ayat yang ke-24, iaitu tentang bagaimana orang yang beriman tempat kembali mereka, yakni suasana tempat mereka itulah tempat yang sangat nyaman dan diberikan nikmat yang pelbagai. Kelompok ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keingkaran orang musyrikin ini yang menjadikan Masjidil Haram, yakni tempat suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim AS, sebagai tempat syirik, yang sepatutnya ia menjadi tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-25, orang yang kufur, orang musyrikin ini mereka menghalang untuk orang berjihad fi sabilillah, dan mereka menghalang untuk orang memasuki Masjidil Haram, untuk berada di dalam Masjidil Haram beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka menyembah berhala di dalam Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ke-25 hingga ayat ke-37 dengan menggambarkan bahawa bagi keingkaran musyrikin ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sepatutnya Masjidil Haram ini menjadi tempat untuk tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana kamu klaim bahawa kamu adalah agama Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim ini dahulunya bagaimana diperlakukan itu bermula daripada ayat yang ke-26, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa id bawwa'na li Ibrahim makana al-bait, iaitu ketika mana kami tentukan bagi Nabi Ibrahim ini tempat Kaabah untuk dia membinanya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa'azzim fin nasi bil hajj, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Ibrahim, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji, yakni mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada kelompok ayat ini bahawa sepatutnya Masjidil Haram itu adalah menjadi tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah tempat syirik. Kerana itu pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan satu perumpamaan. Yakni perumpamaan yang bagaimana? Perumpamaan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini ibarat dia jatuh daripada langit, kemudian ia disambar oleh burung ataupun ditolak oleh angin, dan kemudian dia jatuh di satu tempat yang amat membinasakan. Jadi bagaimana kita nak memahami perumpamaan ini? Iaitu seorang yang mana jatuh daripada langit. Yakni langit kita tahu merupakan tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran daripada langit. Al-Quran ni asalnya daripada langit. Jadi nak menyebutkan bahawa
segala kebaikan yang berada dan juga rahsia yang berada di langit, yakni pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, manusia itu akan jatuh daripada kebaikan dan kenikmatan itu apabila mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana dia jatuh daripada langit itu, dia disambar oleh burung atau disambar oleh angin, yang ini menunjukkan bahawa bila mana syirik ini telah berleluasa, maka akan terbukalah kepada syaitan pintu-pintu untuk menyambar manusia ini ke arah keburukan, dan manusia itu berada kekal dalam keburukan hinggalah dia jatuh di atas tanah di tempat yang membinasakan diri dia, iaitu wa'iyyazubillah, masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ke-32 hingga ke-37 tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam haji, dan antaranya adalah ibadah korban dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan bahawa perkara ibadah-ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang musyrikin ini menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat syirik yang sepatutnya menjadi tempat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang muslimin untuk berperang, yakni memerangi orang musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-39, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, yang ini diizinkan kepada orang muslimin ini untuk memerangi orang musyrikin ini. Kerana apa? Kerana mereka menzalimi orang muslimin. Ini mereka tak bagi masuk ke Mekah, ini bersujud di Kaabah, ini tak bagi menunaikan ibadah di dalam Kaabah, di dalam Masjidil Haram, maka diberikan keizinan kepada orang muslimin untuk memerangi orang musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang muslimin yang mana pergi berperang, yang mungkin kita tahu bahawa kekuatan orang muslimin pada waktu itu sangat sedikit, dengan kelengkapannya juga sangat sedikit. Bahkan Madinah baru lagi dibina oleh Nabi SAW sebagai satu daulah Islamiah. Belum ada kekuatan sebagaimana yang ada pada orang musyrikin di Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha laqawiyyun aziz. Yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, ini untuk melawan segala kekuatan, bahkan kekuasaan aziz. Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas segala kekuatan yang berada di atas muka bumi. Bahkan dalam Al-Quran, bila kita melihat perkataan Allah Subhanahu wa taala innallaha laqawiyyun aziz, tidak terdapat di dalam surah-surah yang lain kecuali dalam surah ini, ini sebanyak 2 kali. Ini ada terdapat dalam surah-surah yang lain, tetapi dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebut sebanyak 2 kali, menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang maha kuasa dan maha kuat, yang mampu untuk mengalahkan segala musuh dan juga segala kekuatan yang berada di atas muka bumi. Kelompok ayat yang terakhir, iaitu kelompok yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan penegasan terhadap kudrat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, apa yang disembahnya itu tidak mampu untuk mencipta walaupun seekor lalat. Bahkan kalau seekor lalat itu mengambil sesuatu, ini mereka tak boleh nak ambil balik daripada lalat tersebut. Kata kecilnya, kata betapa halusnya pengetahuan dan betapa kemampuan Allah Subhanahu wa taala menjangkaui segala sesuatu yang mana tidak boleh dilakukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang disembah oleh orang musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi seperti mana yang saya sebutkan tadi, Allah kata ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Allah sekali lagi menegaskan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha kuasa. Yang mana dalam surah Al-Hajj ini Allah sebutkan sebanyak 2 kali, yang tidak pernah disebutkan sebanyak 2 kali dalam surah-surah yang lainnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang beriman ini supaya mereka ini
rukuk supaya mereka ini sujud, dan mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain serta melakukan kebaikan-kebaikan. Kerana itulah yang disuruh di dalam agama ini, dan itulah jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain daripada melakukan ibadah secara khusus, ada juga penyuruhan ke arah untuk mempertahankan agama ini, iaitu dengan melaksanakan jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-78 ini bahawa jihad itu ada kelebihannya, 5 kelebihannya, iaitu yang pertama, iaitu kita akan berada di dalam agama yang penuh dengan keberuntungan. Iaitu di dalam agama ini tidak ada satu perkara yang merugikan manusia. Agama ini adalah agama yang memberikan keberuntungan kepada manusia. Bahkan tidak ada satu perkara pun yang mana menyusahkan manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf orang yang berjihad ini sebagai pengikut para nabi. Ini pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khususnya. Dia ikut para nabi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala huwa sammakumul muslimun. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran yang terbaik bagi orang yang berjihad, iaitulah gelaran muslim. Bahkan tidak cukup sekadar itu, Rasul juga akan menjadi saksi atas kebaikan kita, dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang muslim juga akan menjadi saksi ke atas kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi surah Al-Hajj merupakan satu surah yang unik, yang tidak hanya menceritakan tentang manasik ataupun perbuatan haji, tetapi nak menggambarkan bahawa kepentingan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kepentingan untuk kita beriman dan meyakini bahawa akan adanya hari kiamat melalui gambaran haji yang menunjukkan bahawa haji ini adalah satu ibadat yang mana manusia ini pergi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga haji ini memberikan gambaran yang hampir ataupun mirip dengan gambaran hari kiamat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.